warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam tajuk yang baru, iaitu topik pecahan dan perpuluhan. Tapi kita tengok subtopik dia satu-satu. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan kenali pecahan. Sebelum ni kita dah belajar dah macam mana pecahan. Okey, daripada tahun 1. Okey, kita akan teruskan lagi dengan pecahan yang lebih banyak dan lebih besar. Okey, yang mesti kita ingat tentang pecahan. Pecahan ni adalah benda yang satu yang dibahagikan secara sama rata. Okey, contohnya kita bagi bulatan. Okey, bulatan ni dia satu. Kita tak pecahkan dia lagi. Kita tak bahagi-bahagikan dia lagi. Kita tak usik dia lagi. Okey, yang ni dia nama dia satu. Okey, kalau dipecahkan hendaklah sama rata. Tadi saya cakap sama rata. Setiap bahagian mempunyai sama antara satu sama lain. Contohnya, kalau dipecahkan, okey, kita bagi dua. Okey, sama. Setiap bahagian sama. Sebelah sini dengan sebelah sini sama. Itu dinamakan pecahan. Kalau tak sama, maksudnya dia bukan pecahan. Okey. Kalau contohnya tiba-tiba dia tersengit sikit. Macam ni. Dia tersengit sikit macam ni. Ni bukan pecahan. Pecahan hendaklah sama. Ni kalau kita bahagikan kepada dua bahagian. Kalau kita bahagikan kepada 4 bahagian pun kena sama. Okey. Kena sama. Setiap bahagian kena sama. Seberapa banyak bahagian yang kita boleh bahagikan secara sama antara satu sama lain. Tengok, ni sama dengan ni sama dengan ni sama dengan ni. Macam tu. Itu dinamakan pecahan. Pecahan mestilah sama. Okey, yang ni tak boleh. Ni bukan dinamakan pecahan. Okey, kalau nak bahagikan seberapa banyak pun tak apa. Yang penting sama. Tengok. Tengok, sama. Sama setiap bahagian, sama saiznya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, bulatanlah paling banyak sekali kita boleh bahagikan dia kepada beberapa bahagian. Okey. Seterusnya kita tengok segi 4 sama. Okey, sama tak? Okey, sama. Dia kena sama. Sebelah sini sama. Boleh tak bahagikan lagi? Boleh. Boleh bahagikan lagi. Okey. Tak nak macam ni pun tak apa. Macam ni pun boleh. Yang penting sama. Setiap bahagian ni sama saiznya. Sama tak? Sama. Okey. Yang ni pecahan juga. Kalau tiba-tiba yang ni je sebelah ni. Ini besar, ini kecil. Dua. Tak boleh. Tak sama. Dia bukan pecahan. Okey. Kalau pecahan dia kena sama. Okey, pecahan, bahagi, dia ada hubung kaitnya antara satu sama lain. Okey, tapi nanti dulu. Nanti kita belajar macam mana. Okey, pecahan ni kita bahagikan kepada semua bahagian yang sama. Objek dengan bahagian yang sama. Okey, tengok. Kita boleh bahagikan berapa lagi? Bagi bahagian yang sama. Sama tak? Sama lagi. Ni boleh. Pecahan. Dia kena sama. Setiap bahagian tu sama. Okey, dia tak boleh lah macam ni. Contohnya macam ni. Macam ni. Sama-sama tiba-tiba tak sama. Tak adil. Tak boleh macam tu. Dia kena semua bahagian sama. Ingat, pecahan kena sama setiap saiz. Setiap bahagian kena sama. Okey, akhir sekali kita tengok. Boleh. Boleh tak bagi macam ni? Boleh. Sama. Yang penting sama. Okey. Lagi.
Boleh. Lagi? Dia tak boleh tinggal macam ni. Dia kena bagi semua sama. Kalau nak belah bagi semua sama. Baru betul. Baru semua sama. Macam tu. Okey, itu adalah pecahan. Okey, seterusnya kita lanjut kepada subtopik tulis pecahan. Macam mana kita nak namakan pecahan tu dan macam mana kita nak lorekkan pecahan. Okey, sebagai contoh, kita tengok kat sini. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kat sini kita tak ada apa-apa. Okey, kita tak ada apa-apa kan. Macam mana kita nak bahagikan pecahan tu? Okey, kita misalkan dia, kita bahagikan pecahan dia 3 bahagian. Okey, 3 bahagian yang sama rata. 3 bahagian yang sama rata. Okey, kalau 3 bahagian maksudnya per 3. Okey, sebutan untuk pecahan. Okey, kita tengok kat sini. Per 3. Okey, kita lorekkan 1. Okey, kita bayangkan kita lorekkan 1 bahagian. Okey, kita lorekkan 1 bahagian. Jadi macam mana kita nak sebut dia? Okey, yang dilorek ni ada 1, betul tak? Okey, jadi kita tulis kat sini 1. Okey, nampak? 1. Per. Okey, yang bawah ni pecahan. Macam ni bentuk pecahan. Per. Okey, per berapa? Bawah ni jumlah keseluruhan bahagian tu. Ada berapa? 1, 2, 3 bahagian. Jadi per 3. Macam mana nak tulis? Macam ni lah. 1 ni untuk bahagian yang dilorekkan. Okey, jadi 1 per 3. Macam mana nak tulis dalam perkataan? Okey, 1 per 3. Inilah 1 per 3. 1 daripada 3 bahagian. Jadi nama dia 1 per 3. Okey, atas ingat atas kawasan yang dilorek, kawasan yang dihitamkan. Per 3, 3 ni berapa bahagian yang dipecahkan? Okey, tak nampak lagi. Okay, kita tengok kat sini. Kat sini ada 1, 2. 2 bahagian. Jadi berapa? Per berapa? Per 2. Per 2. Okey, kita lorekkan 1 bahagian. Okey, kita lorekkan jadi 1 bahagian. Jadi berapa bahagian dilorek? 1. 1 per 2. 1 per 2. 1 bahagian daripada 2 bahagian. 1 bahagian dilorekkan daripada 2 bahagian. 1 per 2. Okey. 1. Ejaan dia 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2 ni apa? Kalau kita tengok dia apa? Separuh. 1 per 2 juga dimaksudkan separuh. Atau separuh. Separuh. Okey. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok kat bawah dulu. Kalau dia tak dibahagikan dengan apa-apa, maksudnya dia 1. 1. Maksudnya bahagian dia per 1 lah. Maksudnya dia 1. Kira 1 per 1. Tak ada apa-apa. Macam tu. Kira yang ni adalah bahagian yang tak dipecahkan dinamakan 1. Okey. Kalau dipecahkan, okey, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahagian. Jadi per 8. Per 8. Okey, kita nak lorekkan berapa? Okey. Misalnya saya kata 3 per 8. 3 per 8. Okey. Macam mana 3 ni maksudnya apa tadi? Kita kena lorekkan bahagian
3 bahagian daripada 8 bahagian. 8 ni semua, 3 ni yang dihitamkan ataupun dilorekkan. Jadi, kita hitamkanlah mana-mana bahagian yang penting 3. 1, 2, 3. Okey. Jadinya 3/8. Yang penting kita kira berapa lorek. 1, 2, 3. Tulis 3. Lepas tu berapa ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bahagian. Macam tu. Okey, yang ni kita bahagikan berapa? Okey, saya bahagikan 4. Okey, 4. Okey, arahan dia per 4. Oh, macam mana nak tulis 3/8? Tulis 3/8. 3/8. 3/8. Per ni maksudnya pecahan. Per. 3/8. 3 daripada 8. 3 yang dilorek daripada 8 bahagian. Okey. Per 4. Kita nak warnakan apa? Kita tulis 4 je. Kita tulis 3. 3/4. Okey. Kita lorekkan 3 bahagian. 1, 2, 3. 3/4. Jadi tulis kat sini 3/4. 3/4. 3/4. 3 yang dilorek daripada 4 bahagian. Bukan 1/4 ya. 1 ni kita tak lorek. Kita yang atas ni yang dilorek. Jadi 3/4. Keseluruhannya 4. Okey. Kalau contohnya kita bagi tahu 3/1. 3/1. Salah. Sebab bawah dia bawah ni kena jumlah semua bahagian. Jadi ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian. Jadi 3 yang dilorek dengan 4. Macam tu. Okey, kat sini per 8 juga. Okey. Berapa per 8? Kita tulis per 8. Kita nak lorekkan berapa per 8? Kita lorekkan 5. Okey. 5. 1, 2, 3, 4. Tak kisahlah mana-mana kotak pun. Yang penting lorek. Okey, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5/8. Tak kisah. Yang penting kita kira betul-betul berapa yang dilorek dan berapa jumlah. Berapa semua bahagian. Okey. Jadi macam nak tulis 5/8. 5/8. 5/8. Okey. Ini pun 8 juga bahagian. Kebetulan banyak pula 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/8. Okey. Kita nak buat apa? Kita nak buat 7. 7/8. Boleh. 7/8. Okey. Kita warnakan 7. Warnakan. 2, 4. 6. 7. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bahagian yang diwarnakan. Per berapa? 7/8. Eja 7/8.
8. Macam tu. Okey, kita buat lagi. Okey, kita buat per 4. Okey, kita buat per 4. Okey, kita warnakan 1. Okey, macam mana nak sebut? 1 per 4. 1 per 4 je. 1 per 4. 1 per 4. Okey, 1 per 4 atau kita boleh sebut dia sebagai suku. Nama lain dia suku. 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 Okey. Kalau yang ni 3 suku, tapi susah kita nak sebut. Jadi kita sebut 3 per 4. Kalau yang ni senang. Yang ni pun sama. Dia ada satu je nama dia. 1 per 2 ataupun separuh. Yang ni 1 per 4 ataupun suku. Yang penting kalau 1 per 4 saja yang dinamakan suku. Okey. Dan 1 per 2 saja yang dinamakan separuh. Dia ada nama lain dia. 2 ni je yang ada nama lain dia. Okey. Dan yang terakhir sekali, kita bahagikan banyak sikit. Kita bahagikan 4. 6, 8, 10, 12. Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12. Ada 12 bahagian. Jadi per berapa? Per 12. Okey, kita nak lorekkan berapa? Kita nak lorekkan 7. Okey, kita lorekkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lorekkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 12. 7 yang dilorek 12 bahagian. Daripada 12 bahagian. 7 per 12. Macam tu. Okey, nampak? 7 per 12. Macam itulah kita nak buat macam mana pecahan. Tulis pecahan. Macam mana kita nak sebut satu ni untuk atas, yang bahagian dilorek letak di atas, dan bahagian yang tak berlorek ataupun keseluruhannya kita letak di bawah. Okey, macam itulah cara tulisannya. Okey? Itu saja. Okey, seterusnya kita lanjut kepada banding pecahan. Banding. Maksudnya kita kena tentukan mana satu yang lebih besar ataupun lebih kecil. Sebelum ni kita dah ada belajar bandingkan. Nombor yang besar mestilah lebih besar dan nombor yang kecil mesti dah lebih kecil kalau dibandingkan dua. Okey, kita tengok macam mana kita nak bandingkan pecahan. Okey, dekat sini. Okey, ni yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, tapi dibahagikan lain-lain bahagian. Okey, yang ni semua per 4. Per 4. Yang ni per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per 6. Sama. Okey. Ni per 8. Sama. Kalau nak bandingkan, kita kena samakan bahagian dia. Kalau per 4 mestilah kita kena bandingkan dengan per 4 juga. Kita tak boleh bandingkan dengan lain. Kita kena samakan dia. Baru kita boleh buat perbandingan. Okey, contoh dekat sini, Ustazah tak lorek lagi kan? Okey, contoh dekat sini, Ustazah lorek 1. Ni Ustazah lorek 2.
2. Okey. 1/4 dengan 2/4. Betul? Okey, kita tengok 1/4 dengan 2/4. Mana lebih besar? Kalau pecahan, kawasan mana yang banyak lorek itulah pecahan yang paling besar. Jadi kat sini mana satu yang banyak kawasan yang dilorek? Mestilah 2/4. 2 bahagian yang dilorek. Yang ni 1 bahagian je. Jadi 2/4 ni lebih besar. Kalau kita bandingkan 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Okey. Lebih 1/4 lebih kecil daripada lebih kecil daripada 2/4. Okey. Macam tu nak bandingkan dia. Ni sebab kat depan yang kecil, jadi kita kena cakap lebih kecil. Kalau kat depan yang besar, maksudnya lebih besar lah. Okey. Sekarang ni kita nak bandingkan dari kiri ke kanan. Kita nak bandingkan 1/4 dengan 2/4. Jadi 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Okey. Okey, seterusnya yang ni per berapa? Per 6. Per 6. Okey, saya nak warnakan. Saya lorekkan. Saya lorekkan 4 lah. 2, 3, 4. Okey. 4/6. Okey, sorry buruk. Okey. 4/6. Okey, yang penting lorekkan 4 kawasan. 1, 2, 3, 4. 4/6. Okey, yang ni saya lorekkan 2. Okey, 4/6 dengan 2/6. 4/6 dengan 2/6. Okey, mana lagi besar? 4/6 lebih besar sebab 4/6 dia punya kawasan lorek dia lebih banyak daripada 2/6. Jadi sebab kita nak bandingkan 4/6 dengan 2/6. Jadi 4/6 lebih besar daripada 2/6. 4/6 lebih besar daripada 2/6. Macam tu. Okey, dan yang terakhir sekali, saya lorekkan. Okey, ni per 8. Ni pun per 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 bahagian. Jadi per 8 jumlah semua. Atas kita lorekkan. Saya lorekkan 1, 2, 3. 3/8 dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. 3/8 dengan 5/8 mana lebih besar, mana lebih kecil? Kita tengok. 3/8. 5/8. 3/8 kecil. Jadi 3/8 lebih kecil. Daripada 5/8. Yang penting kita tahu macam mana nak baca pecahan. Tadi kita dah belajar macam mana nak baca pecahan. Atas mestilah kawasan yang berlorek dan bawah mestilah keseluruhan bahagian. Okey, 3/8 dengan 5/8. 3/8 lebih kecil. 3 dengan 5. 3 kecil, 5 besar. Jadi 3/8 lebih kecil daripada 5/8.
Macam itulah banding pecahan. Okey, Seterusnya kita lanjut kepada tukar pecahan. Tukar jadi apa? Okey, tukar pecahan. Tengok, semua ni adalah pecahan. Okey, tukarkan kepada perpuluhan. Macam mana bentuk perpuluhan ni? Okey, perpuluhan dia ada titik di antara nombor. Contohnya 0.1. Titik di tengah ni nama dia perpuluhan. Okey, macam mana dia boleh jadi macam ni? Dia boleh jadi macam ni apabila dibahagikan dengan puluh. Tengok kat sini. Perpuluhan dibahagikan dengan puluh. Puluh ni maksudnya dibahagikan dengan nombor yang ada kosong. Nombor yang ada sifar. Puluh. Macam ni. 10. Jadi puluh ni apabila dibahagikan dengan nombor puluh ataupun diperkan dengan nombor puluh, jadilah dia perpuluhan. Okey, tengok kat sini Contoh dia kat sini. Okey, kita tengok. Kita nak tukarkan 2/10 ni jadi perpuluhan. Macam mana? Okey. Kita tengok 2/10. Dekat sini ada satu sifar kosong. Ada satu sifar. Ada satu sini. Kosong ni sifar lah maksud dia. Ada satu sifar. Maksudnya kita kena letak satu titik perpuluhan. Macam mana nak letak satu titik perpuluhan? Okey, ini contoh dia. Cara nak buat dia. Okey, 1, 0. Jadi kita gerakkan daripada luar ke kiri. Satu titik. Satu titik perpuluhan. Satu titik. Jadi macam mana? Macam mana kita nak jadikan dia bentuk perpuluhan? Gerakkan satu titik, jadi titik di tengah 2. Jadi 0, kita letak 0 perpuluhan. Lepas titik kita letak 2. Maksudnya kat sini 2/10 sama dengan 0/2. Untuk tukarkan kepada perpuluhan, wajib semua pembawah dia, semua bawah dia ni kena 10. Kena nombor puluh. Tak boleh per-7 ke per-8 ke, tak boleh. Untuk tukarkan kepada perpuluhan, dia kena nombor yang ada sifar. Dia kena nombor yang 10. 10. Kita kena tukarkan dia kepada 10 dulu. Baru boleh wujudkan perpuluhan. Jadi kat sini 2/10 kan salah aja. Okey, kita masukkan titik satu tempat. Macam tu. Satu tempat. Sebab ada kosong, sifar ada 1. Jadi kita masukkan satu tempat. Jadi 0/2. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, 4. Macam mana? 4/10. Macam mana kita nak jadikan dia perpuluhan? Sebabkan ada satu sifar, kita masukkan satu tempat. Titik. Jadi 0/4. 4/10 sama dengan 0/4. Itulah jawapan dia. Mudah kan? Kalau ada 1 0 maksudnya satu tempat kena masukkan titik. Okey. 6/10. Jadi berapa? Masukkan satu tempat. Titik. Masukkan tempat ke kiri. Gerak ke kiri. Masukkan ke kiri. Okey, titik. Jadi sebelum titik kita kena letak sifar. Sifar perpuluhan 6. Macam tu. Sebelum titik kita kena letak sifar. Selepas titik kita letak 6 sebab 6 selepas titik. Betul tak? 6 selepas titik. Jadi
0,6. Macam tu. Okey, seterusnya. 8/10. 8/10. Gerakkan satu ke dalam sebab ada satu kosong. Dari kiri masukkan satu tempat, titik. Sebelum titik kena letak kosong. 0.8. Jadi 0.8. Itulah dia 0.8. Okey, seterusnya 7/10. Letakkan satu titik. 0.0.7. Macam tu. Dan yang terakhir sekali 9/10. 9/10. Macam mana nak bentukkan dia jadi perpuluhan? Kosong ada satu, sifar ada satu, masukkan satu tempat, satu, lekuk satu titik. Jadi sebelum titik letak 0.9. Macam itulah dia cara untuk tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Perpuluhan. 2/10. 0.2. 0.2. Macam tu. Yang penting pembawah dia ni, bawah ni semua 10. Itu saja.